اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 37, baris yang ketiga daripada atas. Surat 37, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Sifat idrak. Sifat idrak. Kemudian di bawah tu sifat takwin. Sifat idrak, kemudian di bawah tu sifat takwin. Sifat idrak, sifat takwin ni atas pandangan yang tidak muktamad dan atas pandangan yang tidak masyhur, yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Idrak dan takwin. Kemudian di muka surat sebelah sifat maknawiyah. Bagi dua sifat. Mana dua sifat? Idrak dan takwin. Sifat maknawiyahnya kaunuhu mudarikan, kaunuhu mukawwinan. Jadi tambah lagi 4 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Jadi 24 sifat. Kita yang masyhurnya adalah 20 sifat. Pandangan yang rajih, pandangan yang muktamad 13 sifat. Kita terdahulu yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara terperinci. Selepas daripada wajib atas mukallaf berpegang secara ijmal, secara kasar, secara ringkas, secara borong, Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan, lawan kepada sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, dalil maha suci Allah daripada sifat kekurangan ada makhluk ini. Itu kita berpegang secara ijman. Kemudian permulaan yang wajib atas mukallaf adalah mengenal Allah. Mengenal Allah dengan bahawa mengenal akan sifat-sifat Allah. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Setakat manakah yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara terperinci atas pandangan masyhurnya 20. Atas jalan yang rajih yang kuat dalil pandangan Imam Asy'ari 13. Kita bicara terdahulu. Ini ada tambahan pula. Atas pandangan ni yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara terperinci 24 sifat.
tambah takwin, idrak, takwin, kemudian maknawiyah bagi idrak dan takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan, 24. Hak 24 ni kalau dak ngaji kitab Faridah tak tahulah. Kamu ngaji sifat 20. Saya mengaji sifat 24. Kejut kawan tu nya. Dia mengaji sifat 20 daripada muda lagi. Bukan baru-baru dia ngaji sifat 20. Daripada wujud sampai kaunuhu mutakalliman, daripada muda lagi. Kalau kita teh tanya, awak ngaji 20? Saya ngaji 24. Boleh tu tahu tu walaupun dia belajar sifat 20 muda. Sebab hak bicara idrak takwin dalam kitab Pati Faridah. Kita lain jarang membicarakan hak pandangan ni. Mana ni? Walaupun kita Faridah hak asal, ini Pati Faridah rumusan daripada kitab karangan Syekh Ahmad Al-Fatani Faridatul Faraid. Jadi Pati Faridah ni dia panggil rumusan. Rumusan. Tapi apa yang ada dalam kitab Pati Faridah ni sebagaimana dalam kitab Faridatul Faraid. Cuma rumusannya macam mana, dia hanya buat perenggang, buat titik, buat koma, kemudian ayat adalah sedikit-sedikit yang diubah oleh Haji ni Abdullah bin Ahmad ni. Haji ni Abdullah bin Ahmad ni kemudian dah ni meninggal pada tahun 1972 ni. Haji ni Abdullah ni kemudian dah. Jadi dirumus daripada kitab Faridatul Faraid. Jadi dalam kitab Faridatul Faraid kita maklum menjalani jalanan Imam Asy'ari 13 sifat. Sebab tu dalam Faridatul Faraid, dalam Pati Faridah ni, dalam Faridatul Faraid, yang pertama wujud. Yang pertama daripada 13 sifat ialah wujud. Jadi dalam kitab Faridatul Faraid menjalani jalanan Imam Asy'ari 13. Yang pertama daripada 13 sifat, iaitu wujud. Sifat yang pertama daripada 13 dalam kitab Faridatul Faraid, bukan daripada 20. Sampai kepada sifat yang ke-13, sifat kalam dalam Faridatul Faraid. Dalam Pati Faridah kita ni habis sampai ke sifat kalam, berhenti bicara, terus pergi kepada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, disusuli dengan sifat maknawiyah. Lepas tu dibahaskan sifat makna ni ada dua pandangan. Kemudian barulah pergi kepada yang pertama daripada 7 sifat maknawiyah, kaunuhu qadiran. Jadi dalam Pati Faridah ni kita nak cari sifat yang ke-14, 15 sampai 20 nombor tu tak ada lah. Dia berhenti di sifat yang ke-13, sifat kalam, jalanan Imam Asy'ari. Tapi bukan kaunuhu ni dibicarakan, tambah pula dengan idrak dan takwin. Jalanan idrak dan takwin ni jalanan yang tidak muktamad dan jalanan yang tidak masyhur. 13 walaupun tidak masyhur bagi kita, tapi itu jalanan yang rajih, yang kuat dalil. Jalanan sifat 20 walaupun tidak rajih, tidak kuat dalil, tapi masyhur. Maka surah qailuh tu, ramai orang bicara masyhur lah. Tapi pandangan tu muktamad ke tidak? Bukan pandangan muktamad. Muktamad 13 tapi tak masyhur. Tak pelik lah. Ada ni. Ni saya biasa buat contoh. Masyhur kita hukum sembahyang berjemaah atas orang lelaki yang cukup syarat
fardu kifayah. Tanya siapa-siapa kita, jawapannya fardu kifayah. Itu pandangan dhaif tu. Pandangan muktamad sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut, bukan fardu kifayah. Tapi kita tanya orang hok jawab sunnatun muakkadah ni jarang-jarang jumpa. Tanya siapa-siapa orang kita, apakah hukum sembahyang berjemaah atas orang lelaki yang cukup syarat lah. Pasti jawapannya fardu kifayah. Itu jawapan. Masyhurnya gitu, fardu kifayah. Tapi muktamad ke depan pandangan tu? Tidak. Hak muktamad sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut. Tinggal solat berjemaah, hukumnya makruh jua. Kalau fardu kifayah, satu kampung tiba-tiba zuhur senyap, tidak didirikan jemaah. Tiba-tiba asar senyap, tidak didirikan jemaah. Subuh berjemaah, maghrib berjemaah, isyak berjemaah. Tok imam, tok bilal ada lagi. Kemudian pagi tok imam, tok bilal keluar kerja. Zuhur asar ni cerita dulu ni. Cerita dulu. Zuhur asar tak ada orang azan, benar tidak didirikan jemaah. Lelaki lain ramai lagi kampung tu, bukan tak ada. Bukan tinggal orang perempuan saja. Tapi lelaki-lelaki yang bukan ahli masjid tidak didirikan jemaah. Apa hukum lelaki ada kampung tu? Berdosa. Bab fardu kifayah tidak didirikan. Itu kalau fardu kifayah. Kalau sunnatun muakkadah makruh, tidak berdosa. Tapi kalau tanya jawapan dia pasti fardu kifayah. Orang lelaki. Tanya pula orang perempuan. Orang perempuan ni aurah dia di hadapan lelaki ajnabi. Nak keluar rumah tu lah. Nak keluar rumah tu berhadapan dengan lelaki ajnabi. Tanya orang perempuan. Aurah perempuan bila nak keluar rumah berhadapan dengan lelaki ajnabi, aurahnya setakat mana? Sekalian badan melainkan muka dan dua tangan. Itu aurah dalam sembahyang. Kau tanya ni bukan aurah dalam sembahyang. Aurah di hadapan lelaki ajnabi, muka dan dua tangan juga sama dengan aurah dalam sembahyang. Tu pandangan dhaif gitu. Kata pandangan muktamad sekalian muka pun aurah, tangan pun aurah, buka haram. Tu pandangan muktamad. Cuba tanya orang perempuan, tahu tak pandangan muktamad? Tahu ke tak amal? Cuma sekarang ni je jadi tutup dengan topeng-topeng dah, nampak mata je. Kena kawit baru dah tutup, baru dah nampak mata orang puan. Bila tu? Lepas kena kawit. Baru nak pakai pandangan muktamad dan mazhab Syafi'i selepas kena kawit. Ke mana? Ke dah selesa, nampak mata saja dah selesa. Orang tak nampak muka kita comel ke mana? Memang kalau muka comel pun tak nampak, main duk tutup dengan topeng gitu, tak nampak comel warna muka pun. Maknanya kalau jawabnya pastilah sekalian badan melainkan muka dan dua tangan. Itu bukan pandangan muktamad tu, tapi masyhur kita gitu. Dia masyhur tak semestinya muktamad. Muktamad rajih tak semasyhur. Ni contohlah kita kata masyhur seseorang. Kalau nak banding dengan seseorang tu kurang masyhur. Tapi kalau nak banding dia paling masyhur. Tapi dari segi ilmu, hak mana hak paling banyak? Hak masyhur ke hak kurang masyhur? Boleh tentu tu. Memanglah dia masyhur. Orang duduk kenal dia. Tapi dia sebut ilmu, hak paling orang pakai, hak paling orang pegang, hak paling banyak. Seorang lagi tu hak kurang masyhur. Sebut nama dia tu ada orang kenal, ada orang tak kenal. Ramai tak kenal lah. Tapi kalau sebut satu orang ni, orang kenal belaka, masyhur dianya. Tapi dari segi ilmu, mana hak banyak? Dari segi ilmu, mana orang hak duk iktimat, orang duk pegang ilmu? Hak hak masyhur tu sendiri pun ada masalah, dirojak pada hak tak masyhur tu. Dia masyhur ni timbul masyhur lah. Jadi kita timbulnya sifat 20. Sebut kata sifat 13 tu kita pula kena cerita semula ke dia. Sifat 13 ni wujud sampai ke kalam. Hak 20 tu lah. Cuma atas jalanan sifat 13
kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sifat Allah Ta'ala. Tetapi hanya wajib kita berpegang secara ijmal, secara ringkas, secara kasar. Mana kita berpegang kaunuhu qadiran, sifat kesempurnaan bagi Allah. Secara tafsir kena faham satu-satu kaunuhu tu. Tak wajib atas jalanan hak sifat 13. Atas jalan sifat 20 wajib lah. Nak berpegang kaunuhu qadiran kena faham molek apa dia makna maksud kaunuhu qadiran tu. Keadaan Allah yang kuasa ni sebut sok mudah. Itu terjemahan. Terjemahan hanya bahasa Arab dibalik kepada bahasa Melayu. Itu terjemahan. Kita nak berpegang bukan terjemahan kaunuhu qadiran. Kita nak berpegang apa dia maksud kaunuhu qadiran. Hak maksud kaunuhu qadiran ni payah. Kebanyakan kitanya hafal sifat 20, tetapi yang kita berpegang sifat 13. Sebab kita hanya tahu terjemahan kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa. Apa maksud dia? Maksudnya ada kudrah di zat Allah. Itu jalanan sifat 13. Jalanan sifat 20, satu sifat yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah Ta'ala, seolah-olah pelekat. Tak faham situ, tak faham pegangan sifat 20. Maknanya faham pegangan sifat 13. Maknanya kita berpegang sifat 13, kita hafal sahaja sifat 20. Jadi hak lepas dah 13 dan 20. Ni tambah pula jadi 24. Idrak, takwin, kemudian maknawiyah bagi idrak dan takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. Jadi kalau tambah lagi 4, lawan dia ada 4, jadi aqaidul iman jumlahnya 58. Dia akan datangkan jumlah di belakang nanti. Kan kita kan aqaidul iman 50 atas jalanan sifat 20. Aqaidul iman, simpulan iman yang 50. Sifat yang wajib bagi Allah 20, lawan dia 20, satu harus 41. Yang wajib bagi Rasul secara tafsir 4, lawan dia 4, harus 19. 41 campur 9 jadi 50 aqaidul iman. Ada masyhurnya gitu. Tapi kalau campur pula idrak, takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan, 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil jadi 8, 58. Tapi atas jalanan sifat 13, jalanan yang rajih 36. Budak jumlah 36 tu. 50 jadi 36. Dah? 20 jadi 13, tolak 7. Hak wajib, tolak 7. Hak mustahil, tolak 14. 50 tolak 14, 36. Ke nak keluar telefon, nak tu. Telefon lah ni kan? Apa? Kalkulator tu. Keluar telefon. Oh, tu siapa nak kira. Tak pandai nak congok langsung kalau ni. Kalau ni dia tak cergah, tak pandai nak congok. Sebab apa? Telefon belah ke tangan. Nak kira, keluar telefon. Dia tak cergah dah. Nak pergi ke mana-mana, keluar telefon. Tak cergah dah sini ni. Dulu cergah. Nak pergi ke mana, pertama kali pergi tu ingat. Sipang ni. Cergah. Sekarang ni kan? Oh ya, tengok ke telefon je. Siapa tepat? Keluar, pakai pula telefon. Masuk pakai pula telefon tu. Ni dah cergah sini. Berulang kali pergi. Kalau nak pergi tanpa telefon, tak jumpa. Ada ni. Mari duduk Terengganu, seminggu duduk Terengganu. Tapi homestay sewa mana? Tak ada nak royak. Sebab apa? Sebab keluar nak pergi masjid mana? Pakai telefon. Balik nak homestay, pakai telefon. Dah duduk mana? Nak cerita tak boleh? Dia mari dengar seminggu duduk sini daripada Johor. Duduk homestay. Dia pergi mana-mana masjid lah. Pakai telefon lah. Tu duduk di mana? Tak boleh nak cerita.
Mana kalau nak pergi cari tak jumpa. Di mana duduk? Sebab apa? Sebab keluar pakai GPS, balik pakai GPS. Siapa di rumah? Esok kuliah mana pula? Pergi pula pakai GPS. Lepas tu nak balik, pakai GPS. Maknanya kalau telefon tu hilang, maknanya homestay hilang kan? Dan kalau telefon hilang kan, homestay, barang di homestay kan? Macam mana homestay? Dah kata telefon hilang. Mana? Homestay pun hilang. Barang di homestay tu pun tak ada nak ambil. Orang sekarang ni tak cergas. Nak ngira ke nak apa dak akan dah sini. Kita dulu kalau pergi mana-mana kan, mula-mula pergi tu kan, orang bawa. Kita ni punya bilang, sipang yang pertama, sipang yang kedua, sipang yang ketiga. Ni bubuh sini, ni bubuh sini ni. Sebab apa? Nanti tu akan nak minta tolong orang atas pula. Kita pergi sendirilah pula. Kan cergas ni. Jadi kalau pakai jalanan jadi 58. Kita masyhur 50 aqaidul iman, hak mutamak 36. Sifat idrak dan menjalani qaul qadi Abu Bakar Al-Baqillani dan Imamul Haramain, guru kepada Imam Ghazali rahimahullah, bahawasanya ada lagi sifat Tuhan, iaitu sifat Tuhan, sifat idrak. Ada lagi di sini, ada lagi yang wajib berpegang secara tafsil. Bukan ada lagi jumpa pula satu sifat laginya. Ingat 20 je. Ada pula lagi di sini sifat Allah tidak terhingga bilangannya. Ada lagi ni hak wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil sebagaimana sifat 20. Bukan setakat sifat 20. Ada lagi ni hak wajib atas mukallaf mengetahui secara tafsil ni. Ada lagi ni, bukan 20 saja. Ni. Bukan ada lagi kata sifat Allah 20. Kena tak ada lagi dapat lebih dari 20. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Bilangan tu tidak terhingga banyaknya. Kan tidak terhingga banyaknya. Kalau kata 1 juta banyak, tapi ada hingga, ada ada akhir kita bilang. 1 bilion lagi banyak, tapi banyak pun masih lagi ada hingga. Makna bilang bertilah, habislah 1 bilion, masih lagi ada hingga 1 trilion pun. Trilion tau? Bilion, trilion. Trilion ni macam mana? 1000 bilion ke mana? Mana 1 trilion sekalipun banyak sangat-sangat, tapi ada hingga. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Yang mengetahui satu-satu sifat kesempurnaan dengan pengetahuan yang tidak terhingga hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jua malaikat, rasul sendiri pun tidak mengetahui. Hanya Allah yang mengetahui. Macam mana Allah mengetahui akan sifat kesempurnaan bagi Allah yang bilangan tidak terhingga? Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung juga. Dan bilangan sifat kesempurnaan tidak ada penghujung bilangan dia. Allah mengetahui satu-satu dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Kadang-kadang kita payah nak nampak dalam kitab dia buat misal. Dia misal dalam kitab nak cerita pengetahuan Allah, apa yang akan berlaku di syurga ada penghujung ke tak? Cuma dalam kitab disebut napah ahli syurga. Dalam kitab disebut napah ahli syurga. Maknanya apa yang berlaku di syurga ada penghujung ke tak? Selepas bangkit ahli syurga. Dan kita buat contoh napah ahli syurga. Ahli syurga bernyawa ada penghujung ke tak? Tak ada, sebab syurga neraka serta dengan penghuninya dikekalkan oleh Allah. Ahli syurga pun kekal, ahli neraka pun kekal. Jadi apa yang berlaku di syurga tidak ada penghujung. Tuan tahu ke tak? Tuan tahu. Tuan tahu setakat mana? Tuan tahu dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung lah. Tak ada setakat mana lah.
Sebab syurga tak ada penghujung. Kalau Tuhan tahu hanya tempoh juta tahun, 1 trilion tahun, lepas tu di belakang, lepas itu jahil Tuhannya, mustahil. Dah Tuhan nak tahu macam mana apa yang berlaku di syurga yang tidak ada penghujung. Tuhan mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Dan berlaku di syurga tu bukan Tuhan mengetahui saja, itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak faham, Tuhan mengetahui dengan pengetahuan yang ada penghujung. Tuhan mengetahui apa yang akan berlaku di syurga. Tapi apa yang akan berlaku di syurga tidak ada kesudahan. Tuhan mengetahui dengan pengetahuan ada kesudahan. Ada gitu. Allah mengetahui sifat sempurna Allah dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Ini sebab kesempurnaan bagi Allah yang wajib kita berpegang secara ijma'. Kita sebut dalam kali ijma' satu, tafsil satu. Ini ingat tu, ijma' alif jim mim alif lam, tafsil tafsir ialah ijma' secara ringkas, tafsir secara terperinci. Disebut berulang kali sebab termasuk kita bicara rukun iman pun ijma' tafsir juga. Rukun iman beriman dengan sekalian malaikah. Sekalian malaikah yang kita duduk ngapa masa budak 10 je. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Sampai ke 10 yang kita duduk bilang. Rukun iman bukan beriman dengan 10 malaikah. Kita beriman dengan sekalian malaikah. Kita beriman dengan sekalian kitab. Tapi yang kita hafalnya Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Bukan gitu? Beriman dengan sekalian kitab. Kitab 4 buah je ke? Kita beriman dengan sekalian Rasul. Tapi yang kita dah hafalnya Rasul 25. Adakah Rasul 25? Tidak. Kita beriman dengan sekalian Rasul, bukan beriman dengan 25 Rasul, bukan beriman dengan 4 kitab, bukan beriman dengan 10 malaikat, bukan sekalian malaikat, sekalian kitab, sekalian Rasul. Sekalian tu cara ijmal. Malaikat makhluk Allah yang paling besar, yang paling banyak. Semua tu adalah ibadullah, hamba Allah Ta'ala belaka. Hak secara tafsir satu-satu barulah pergi pada hak malaikat 10. Malaikat hamalatul arsy yang menanggung arash, malaikat hafazah yang dijadikan 2 malaikat bagi tiap-tiap anak Adam, malaikat yang jaga anak Adam tu, malaikat hafazah. Tu wajib beriman secara satu-satu. Kemudian kita beriman dengan kitab 4 buah tu cara tafsir. Tapi kitab yang diturunkan oleh Allah ada kata 104 buah. Ada kata 114 buah. Hak baki-baki tu kita beriman secara ijmal. Beriman dengan sekalian Rasul. Hak 25 tu cara tafsir. 25 cara tafsir. Kita wajib kenal seorang-seorang Rasul 25 ni. Ni wajib duduk sini ni, wajib duduk sini ni. Wajib duduk akidah kita. Hak Rasul 25 tu. Tak semestinya kita boleh bilang mulut. Ngapa? Tak semestinya. Tapi wajib duduk sini. Kalau didatangkan satu nama, Lut, Nabi ke dak? Ni duduk sini dah. Rasulullah Lut. Ilyas duduk sini dah. Rasulullah Ilyas tu. Ilyasa pun Rasulullah. Duduk sini. Ini nak gitulah. Ada ni. Zulkifli Rasulullah. Syuaib mertua Nabi Musa AS Rasulullah. Duduk sini. Wajib lah 25 Rasul tu. Tapi kalau suruh susun daripada Nabi Adam sampai Nabi SAW 25 tu, belum tentu orang kali. Ada siapa berani sini? Hak Rasul 25 tu. Ngapa bilang mulut? Belum tentu, tapi ada sini. Wajib lah 25 Rasul, wajib. Duduk sini. Ayub Rasulullah. Yunus Rasulullah. Nak sebut nama-nama hak kurang disebut. Kalau Nabi Adam AS, Nabi Nuh tu duduk dengan sok muda, Nabi Ibrahim,
Oh, Nabi Ibrahim tu dalam tasyahud kita dah tu. Nabi Ismail, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, tu hak kita biasa duk sebut. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, hak tu hak biasa-biasa tau. Hak tadi tu Lut, Rasulullah. Takut Lut, Lut Nuh Rasulullah lah, Nabi Nuh alaihissalam. Lah Nabi Nuh lah, Lut. Jangan duk Lut tak Lut macam main dengan pisau pula. Lut ke Lut kebar. Mana pun tak kenal. Wajib kena kenal Rasul 25 secara seorang-seorang. Ni. Dah Rasul 25. Dah. Rasul ramai. Lepas tu beriman dengan sekalian. Semua tu adalah Rasul pilihan Allah. Ijmal, tafsil. Kena ingat tu. Mana secara ringkasnya beriman dengan sekalian malaikat, sekalian kitab, sekalian Rasul. Itu ringkas. Sekalian nak kena ambil pula. Hak malaikat, kitab, Rasul, hak manakah yang kita wajib beriman secara satu-satu, tafsil. Tengah budak-budak mana kita hak kita duk ngapa tu kan, rukun iman sekalian malaikat, sekalian kitab, sekalian Rasul. Akhirnya didatangkan malaikat hak 10, 4 kitab, hak 25 Rasul. Kita faham macam mana? Adakah kita faham sekalian malaikat jumlahnya 10 gitu? Sekalian kitab jumlahnya 4. Sekalian, sebab sekalian ni rukun iman ni. Sekalian Rasul jumlahnya 25. Sebab kita rukun iman kita ngapa sekalian. Kemudian kita, orang tu suruh ngapa pula, malaikat 10 je, kita 4 je, Rasul 25 je hak kena ngapa. Macam mana kita nak letak sekalian dengan hak bilangan yang terhad. Kita faham macam mana? Kita faham macam mana? Kamak faham macam mana? Ke faham sekalian jumlah 10 tadi? Kata faham ke mana? Faham tak boleh royak. Gitu. Faham macam mana? Faham tak boleh royak. Tak apalah, tak boleh royak pun tak apa. Kita bukan ada ujian pun. Janji faham duduk di akidah. Faham. Malaikat ramai faham sangat. Kitab banyak faham sangat. Rasul ramai. Memang kita beriman Rasul ramai. Faham tak tu? Lepas tu apa Rasul 25 je. Tak kerti nak jawab, tapi faham. Jangan sekalian Rasul. Mana sekalian 25 saja. Salah gitu. Tak ada orang gitu dah. Cuma kita sebut ijmal, tafsil, mungkin kita tak pandai. Tapi kita pegang. Tak ada orang pegang Rasul 25 orang. Nabi 124,000 dah. Rasul 313 orang kan? Bukan gitu kan? Tu dah ajar kita. Rasul 313 orang. Nabi 124,000 orang. Kitab 104 buah. Bukan gitu masa budak-budak? Gitulah juga. Apa beza antara Rasul 313 dengan Rasul 25? Apa beza antara kitab 104 buah dengan 4 kitab? Bezanya ni. Hak bezanya hak banyak tu beriman secara ijmal. Hak sikit tu beriman cara satu-satu. Tu beza dia. Tu ijmal, tafsir. Jadi sini ni ada lagi sifat ni, bukan kata hak lebih dari 20, ada lagi hak wajib mengetahui secara tafsir. Gitu. Bukan hanya setakat 20. Bahawasanya ada lagi sifat Tuhan, iaitu sifat idrak yang wajib atas mukallaf mengetahui secara tafsil. Erti idrak mendapat. Itu terjemahan dia. Mendapat. Iaitu sifat idrak. Sifat yang sedia. Sifatun qadimatun. Sifat yang sedia kala. Dan maklumlah, ya qadim zat Allah dan sifat Allah. Sebut kata yang qadim, yang sedia kala, zat Allah dan sifat Allah.
Qadim. Qidam sedia. Qadim yang sedia. Qidam masdar sedia. Yang sedia qadim. Tu. Yang sedianya qadim isim fa'il. Ni kadang-kadang tertanya juga kita. Sifat 20-nya qidam yang kedua. Lepas tu kita biasa sebut qadim azali. Di dua tu qadim azali, qadim azali. Je qadim lain, qidam lain. Qidam dengan makna sedia. Kemudian Tuhan yang sedia qadim, dia panggil Tuhan yang sedia. Jadi qadim yang sedia. Jadi disebut kata qadim yang sedia, Allah yang qadim, dan sifat Allah yang qadimah, yang sedia kala. Selain daripada zat dan sifat, itu hadnya baharu. Ada sifat idrak pada zat Allah Ta'ala. Sifat macam mana? Sifat idrak ni sifat maknawiyah juga. Sifat yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kita boleh lihat di hari akhirat akan sifat idrak. Mendapat Allah dengan sifat ini akan segala yang disentuh dan yang dicium dan yang dikecap dengan ketiadaan, berhubung dengan yang tersebut, dengan segala yang disentuh, yang dicium, yang dikecap. Mendapat Allah dengan sifat ini, ni ta'alluq dia, fungsi sifat idrak. Dia sifat ma'ani kan ada ta'alluq, ada khijaan. Ta'alluq qudrah mengada meniada. Ta'alluq iradah menentu menetapkan. Ta'alluq ilmu mengetahui. Hayah tidak ada ta'alluq. Menghidupkan tu ta'alluq qudrah. Sama ta'alluqnya mendengar akan perkara yang ada. Basar ta'alluqnya melihat akan perkara yang ada. Kalam ta'alluqnya berkata-kata. Dia ada ta'alluq dia, fungsi dia. Wujud, qidam, baqa tak ada ta'alluq, tak ada fungsi. Ni fungsi adanya sifat makni. Sifat idrak ada ta'alluq. Apa ta'alluq dia? Mendapat Allah dengan sifat ini akan sekali disentuh dan yang dicium dan yang dikecap. Mendapat dengan ketiadaan berhubung dengan tersebut. Bukan berhubung. Kalau kita nak mendapat akan perkara yang disentuh ni, kita kena sentuh, kita tahu lah. Kita sentuh kasar, licin. Kita cium wangi, busung. Kita kecap, kita rasa manis, masing. Jadi Allah mendapat akan kasar, licin, akan wangi, busung, manis, masing. Allah Ta'ala dapat dengan sifat idrak. Ini atas pandangan ni. Tapi atas pandangan muktamad dengan sifat ilmu. Dah, sifat ilmu. Jadi hak kasar, hak licin tuan dapat dengan ilmu. Hak wangi, hak busuk tuan dapat dengan ilmu. Benda ni manis ke masing tuan dapat dengan ilmu, bukan dengan sifat idrak. Ni hak pandangan hak muktamad. Ada. Hak ilmu hak lain, Jadi kasar ke licin ke, wangi ke busuk ke, manis ke masing, tuan dapat dengan sifat idrak. Ini atas pandangan. Hak kebanyakan ulamanya tuan dapat dengan sifat ilmu. Maknanya kalau kita kan, kita ada panca indera. Dia panggil panca indera sentuh, panca indera bang, panca indera rasa, yang kita panggil deria. Kita kan hak dapat dengan ilmu ni hak benda lain. Nak dapat dengan ilmu ni benda lain. Hak nak dapat dengan ilmu ni benda yang kita dengar,
benda yang kita nampak, kita dapat dengan ilmu. Ada pun kasar licin dapat dengan sentuh. Ada pun wangi busuk dapat dengan cium. Ada pun manis masing dapat dengan kecap. Kan itu. Hak dapat dengan ilmu ni, hak dapat daripada panca indera lihat, daripada panca indera dengar. Barulah kita dapat dengan ilmu. Kan gitu kan? Hak kita dapat dengan ilmu, kita dengar, tambah pengetahuan kita. Kita dengar, bertambahlah pengetahuan kita. Ada pun nak dapat kata benda kasih dengan panca indera sentuh. Ni kalau kita nak. Tapi Allah Ta'ala semua dapat dengan ilmu belaka. Dapat dengan ya. Ini bagi pula. Kita betul ada 5 panca indera. Kita daripada panca indera. Bukan panca indera apa sisipang tu, bukan. Kadang-kadang apa dia ada panca indera. Apa dia tu panca indera? Apa tu? Dia ada sisipang dia tu. Panca indera. Panca ada dipanggil al-hawasul khamsah. Al-hawasul khamsah indera yang 5, panca indera lihat, panca indera dengar, panca indera panca indera rasa dari yang mana kalau kita bicara mukallaf orang yang ditaklifkan syarak, orang yang diberi syarak pada suruh pada tidak. Siapa mukallaf? Orang yang balik kadang-kadang tidak mukallaf. Orang yang berakal, orang gila tidak mukallaf. Patut adalah kita tak ditambah lagi. Ditambah lagi sejahtera panca indera. Sejahtera panca indera. Sejahtera panca indera. Anu panca indera dimolek. Bukan panca indera diwasap, bukan. Tapi panca indera ada 5 tadi. Panca indera mana yang kata kena sejahtera? Panca indera yang sumber ilmu. Panca indera lihat, panca indera dengar. Sebab 2 ni lah sumber ilmu. Jadi sejahtera panca indera barulah dikelak. Dengan bahawa tidak buta, tidak pekak sekaligus. Di sejahtera panca indera ni bukan kalau dia dapat ilmu dengan melihat, sebab dia dapat dengan telinga pekak. Ini tidak mukallaf. 2 panca indera ni. Dia buta dan dia pekak pada selah 2 ni. Bisa sudah cerita lah tu balai pekak macam orang pekak dia bisa cakap macam mana sebab dia tak tahu kata dia nak cakap. Tu macam mana? Ada tak boleh cakap? Ada. Dia tak boleh cakap ada. Bukan dia pekak di sini dia sekali. Sebab dia bisa, sebab dia pekak. Dia tak dengar. Dia nak cakap apa? Apa perkataan yang nak tukuk? Apa perkataan yang dia nak dia tak dengar. Dia tak dengar kan? Dia tak boleh cakap lah. Kan dia tak boleh cakap sebenarnya, dia tak boleh dengar. Kan cita-cita tersebut kan? Bohong pula. Tak boleh cakap kan? Sebab dia tak dengar perkataan mana nak cakap macam mana. Jadi dia pekak jadi bisu. Tu bab lain tu. Waktu dia sebab dia tak boleh dengar maka dia bisu lah. Dah kita dah cerita bisu. Buta, pekak sekaligus. Tidak mukallaf lah. Sebab apa? Sebab tertutup dua punca ilmu. Mata tak nampak, telinga tak dengar. Ni hak lahir gitu. Bukan orang tua nyakit. Orang tua nyakit macam mana ni, mata tak nampak,
telinga pula pekok. Pekok badok tu. Pekok badok tu kan pula. Pekok badok sikit. Yalah, ada kau kan. Mata tak nampak sebab kecil manis. Sarah ke begitulah. Telinga pekok. Sebab di ilmu ada dah. Cuma bagi kita tak tahulah. Kita nak hadapi macam mana dengan orang tua yang buta dan pekok sekaligus. Sebab tua. Kita nak hadapi macam mana? Kita nak hadapi macam mana? Nak cerita dia semayang. Subuh ni, asal nak cerita macam mana? Beritahu tak dengar. Isyarat tak nampak. Kan? Dia tak tahu ni. Dia tak tahu siang ke malam. Sebab apa? Sebab mata gelap. Siang sama, malam sama, gelap. Lepas tu dia tidur. Sedar tidur, subuh ke zuhur. Asal ke maghrib, ke isyak. Ni. Dan tahu tu tua kan kadang-kadang penglihatan di punggung tu. Sayang. Tak sedap semayang sunat. Subuh tak sayang. Dan masa apa? Subuh apa tu? Malam dari tidur kau kejung. Subuh. Bangun semasa subuh. Kau ingat semasa sunat. Kena ni masa subuh. Kata subuh apa tengah hari. Orang tunggu masa zuhur pula. Tapi tu tak apalah, kita boleh cakap. Tanya, semayang apa saat ni? Mai subuh. Subuh apa ni dekat nak zuhur ni? Kita boleh cakap lah. Tapi kalau dia mata tak nampak, tinggal pekak, nak cerita macam mana? Kira lah macam mana orang malam lah. Nak cerita dia bukan lah. Sebab dia tua tau. Orang ni, dia lahir dia buta dan pekak. Tidak ada hukum. Ada syurga dia. Tak ada hukum dia. Ada syurga, tak ada. Ini saya tak pernah jumpa, tapi pernah diberitahu dia kata keluarga dia memang lahir seumpama tu. Tapi dia umur tak panjang lah. Tapi dia panjang umur pun siapa hak balik mati umur 20-an. Mana? Akal comel. Balik sampai umur memang siapa umur dah. Umur 20 lebih dah. Tapi tak ada. Mana? Waktu jadi macam mana dia? Tak ada. Kita pergi makan ke dia. Bawa gitu. Tak ada hubungan lah. Setakat makan gitu je. Untuk hidup. Sebab dia tak dengar. Akal comel. Berakal balik. Memang balik umur 15. Umur 20-an dah meninggal. Hukumnya tak ada hukum. Tidak mukallaf. Sebab apa? Sebab tertutup dua panca indera sumber, iaitu mata dan telinga. Daripada 5 panca indera. Lepas tu kata kalau kita sejahtera panca indera, sejahtera panca indera lihat dan dengar. Dua tu. Jadi kalau kita balik dia, dengan mata, dengan ilmu kita dapat, dengan mata, dengan telinga kita dapat pengetahuan dengan ilmu akal kita. Adapun nak dapat benda tu kasak kelicing, kena sentuh panca indera. Kita nak dapat kalau tu busuk baca dia bang. Nak dapat kalau tu masing dengan rasa. Jadi dapat perkara ni dengan sifat idrak. Dengan berhubung, kita bukan berhubung, kita kena berhubung. Nak tahu kasak kelicing, kita kena berhubung kita dengan benda tu. Nak tahu benda tu wangi ke busuk, kita kena dekat dia wangi busuk. Nak tahu itu manis ke masin, kita kena berhubung, ambil bubuh lidah. Kita akan dapat dengan sifat idrak tanpa berhubung. Tapi kebanyakan ulama'nya Allah Ta'ala dapat dengan sifat ilmu. Ini dah dapat dengan sifat idrak. Umpama tadilah, umpama kasar, licin, wangi, benda ni wangi, busuk, manis, masin, Allah Ta'ala dapat dengan sifat idrak. Mana ni? Kita dapat dengan panca indera. Kita contoh kita ni hak asbab, tapi pegangan kita tetap dah
Boleh melihat, bukan deria mata yang bekas, Allah yang jadi. Boleh mendengar, bukan deria telinga yang kita dengar, Allah yang menjadikan. Bukan deria sentuh, bukan anggota yang tahunya kasar licin, bukan. Bukan kata deria bau lah yang bekas pada kita, tahu bau busuk dengan bau wangi atau bau busuk, semuanya perbuatan Allah. Itu pegangan kita. Tapi kita berpeganglah, Tuhan letak deria di mata, Tuhan letak deria di telinga, Tuhan letak deria sentuh di satu tubuh. Tuhan letak dia di satu tubuh. Tubuh yang ada darah mengalir. Kata ada darah mengalir, Tuhan tak letak deria sentuh. Dengan rambut, dengan kuku, kita boleh tahu tak benda tu kasar ke licin. Kita ambil rambut panjang, kita pergi letak atas benda tu, tahu tak kasar dengan licin? Tak tahu. Sebab deria sentuh Allah letak di anggota tubuh yang ada darah mengalir. Kalau di rambut, di kuku, kita tak akan dapat. Di situ tidak ada deria sentuh. Jadi dengan sentuh tu, dengan tempat yang ada darah mengalir tu, Allah letak tu, kita boleh tahu kasar atau licin. Tapi tahu kasar licin bukan deria sentuh yang buat, semuanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila dia kena nyakit angin, maknanya mati dah. Dia tak ada deria tu. Maknanya di sebelah tu, kalau kata kasar ke licin ke sejuk ke panas ke, dia tak rasa. Sebab apa? Sebab Tuhan tarik dah. Dia rasa dia di anggota, sebagai anggota tu. Bukan ada kena angin tu kan. Kena angin tu kan, kalau buat apa-apa pun setuh, tidak sedar kata setuh, sebab dia mati dah. Tuhan tarik deria sentuh, dia panggil. Ada orang Tuhan tarik deria bau. Dia kena macam kena kanser tu kan, kanser hidung ke begitulah, hilang deria bau, tak ada. Ada orang yang hilang deria rasa. Maknanya manis ke masin ke, dia tak rasa dah lidah dia, deria rasa Tuhan tarik. Tapi ketika deria tu ada, dapat merasa, dapat hidup bau, dapat rasa manis ke masin, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata kata setengah ulama, didapat dengan dia, dengan sifat idrak akan segala yang maujud jua. Hak ada tu dapat belaka dengan sifat idrak, bukan hanya hak macam kata kasar, licin kasar dah. Semua yang ada Tuhan dapat dengan idrak. Hak Tuhan tahu ilmu. Hak Tuhan dapat idrak, Tuhan dapat dengan idrak. Ni atas pandangan ni. Hak tadi Tuhan dapat dengan idrak akan perkara kalau kita dapat dengan deria sentuh, deria bangun, deria rasa kita. Allah dapat dengan idrak. Satu pandangan kata tak, Allah dapat dengan sifat idrak ni akan sekalian yang maujud. Tahu ilmu tu bagian ilmu. Sekarang yang maujud, asal benda tu ada, dapat dengan idrak. Tu kata kil. Qila. Qila ni bahasa Arab. Qila bahasa Arab. Dikatakan, mana apa? Qala ba'dul ulama, berkata setengah ulama ni perkataan. Qila, kata qil. Ayah kita. Dan kata qila. Qila bahasa Arab. Apa maksud qila? Dikatakan dikata dicapu.
boleh tu, boleh. Memang puasa sunnah, tapi sebelum zuhur. Ni pukul 2 ni kata boleh walaupun zuhur. Janji belum makan. Oh, pagi tadi makan di sana. Tengah hari ajak pergi makan pula masa dia belanja. Nah, saya post ni. Oh, siapa pergi tadi di sana? Atau dah post ni? Apa tu post ni? Itu kila kata tengok yang lah. Ada kitab Matla'in, ada kitab Kifayatul Muhtadi. Ada kitab. Ada orang ditanya satu ustaz tu, boleh tak kita nak puasa sunat tapi kita makan dah bola pagi? Dia tanya gitu. Boleh, ayah ping dia kata. Ayah ping mana pula? Ini kila kata sengok lawak dah kitab fiqh ada. Jangan kata ayah ping gitu. Tapi nak ceritanya kata kil dan kata kil dan kata kil ni pandangan. Di sini pandangan ni kata sengok ulama didapat dengan disebab idrak akan segala yang maujud yang ada asal benda tu ada. Ni dak terdahulu hak disentuh, hak dicium, hak dikecak dapat dengan sifat idrak. Pi pandangan muktamad kesemuanya dapat dengan sifat ilmu. Dan mustahil lawannya lawan idrak iaitu ketiadaan mendapat ketiadaan sifat idrak. Ini pandangan Qadi Abu Bakar Al-Baqillani dan pandangan Imamul Haramain. Sifat takwin. Sifat takwin. Jadi sifat beza apa takwin dengan kudrah? Ni buat bandingan ni lah. Kudrah ni kalau bandingan, kalau kita nanak nasi api kuat, takwin api kecil. Buat bandingan. Jadi kudrah ni daripada beras nak dijadikan sebagai nasi. Kudrah kan? Tapi yang menjadikan nasi sungguh api kecil. Ada ni. Dia beras nasi. Dengan api besar itulah nasi ni akan beras ni akan jadi nasi. Tapi jadi nasi sungguh dengan api besar ke? Tak. Kena kecil api, lepas tu lah jadi nasi. Jadi kudrah ni api besar, takwin api kecil. Soalnya gitulah. Seolah-olahnya. Hak pandangan muktamad kudrah dah ke. Kudrah dah ke. Ni tak ni. Kudrah daripada satu perkara lain nak berubah pada perkara lain. Beras nak berubah jadi nasi. Mana api besar ni menjadikan beras ni hala kepada nasi. Tapi bukan api besar tu yang menjadikan nasi. Mana hak yang menjadikan nasi? Kecil api kecil yang menjadikan nasi. Kalau ni tak kenal api besar api kecilnya ditekan puyuk nasi tu jadi nasi. Tak ada. Api besar mana ustaz beritahu ni. Api kecil mana pula kita bubuh puyuk elektrik tu kok tekan tu tak ada besar api kecil dia kata. Tak puyuk tu boleh makan lah. Api besar api kecil api dah pugih itulah. Kan dulu kan dia besar tu masa dia pun kecil. Mana kau api yang menjadikan nasi yang sebenar? Api besar ke api kecil? Api kecil. Jadi api besar tu bandingan kudrah, api kecilnya bandingan takwin. Yang menjadikan nasi takwin. Gitu. Tapi pada muktamad makluk kudrah belaka perbuatan Allah yang bersifat kudrah belaka tak ada takwinnya. Ini tambah pula dengan takwin. Wallahu a'lam. Ini kita di peringkat ni boleh jumpa pembicaraan hak kita tak pernah jumpa walaupun kita kecil saja hak di faridah. Kemudian minggu lepas ada orang diberi ni zakat fisabilillah. Alhamdulillah sesalah saya bagi satunya pondok Tapu seorang ustaz, kemudian pelajar 8 orang. Kalau dia
kepada ibu bapa yang kurang berkemampuan. Dia bisa fisabilillah. Beri petunjuk kepada ayah dia lah. Sebanyak lagi saya beri kepada Pondok Bukit Hijau. Pondok Bukit Hijau ni saya tak beri istilah, saya beri ke teguh dia. Dia kemudian minta teguh dia bagi pada pelajar-pelajar dia asnaf fisabilillah. Kalau dulunya saya biasanya asnaf fisabilillah ni saya bagi kepada hak ngaji di Fatani. Dululah, tapi sekarang ni setahun dah tutup sepadan. Di tangan saya tu banyak lagi duit orang tu. Duit zakat ada, duit sedekah ada. Tapi oleh kerana kita janji masuk itu untuk ngaji di Fatani, jadi tak. Dia simpan kita. Sebab kita janji nak beri pada pelajar Fatani kita lama dah ni sebelum ni lah. Daripada 10 kali lagi. Dah beri ni kita kira untuk pelajar di Fatani. Belum sempat bagi tu sepadang tutup. Jadi memanglah begitu asnaf fisabilillah. Tapi dah kita janji nak bagi kepada belajar petani, jadi saya pun tangguh dulu lah. Ada lagi tangan banyak belah ribu tangan. Janji orang pun ada kat Ustaz ni untuk budak-budak mengaji petani. Ya biar tak ada begitu dah. Jadi kena tutup sepadang tak bulan 3 tu kok. Pegang. Cuma hak minggu lepas tu saya beritahu lah. Kata saya biasanya kalau asnaf fisabilillah tu pelajar, saya beri pada orang hak ngaji tani, kata. Tapi sekarang ni dah lah kata, sebab sepadang tak buka. Pondok mengajar. Jadi ketinggalan lah orang Malaysia. Pondok mengajar, bukan tak mengajar. Tempat mereka tak ada kawi. Tak ada. Tempat mereka pun tidak ada penjarakan. Cuma kemudian yalah Thailand kena semula kawi kemudian ni. Dahulu tak ada. Sempat di selatan-selatan tu tak ada. Dia tidak ada penjarakan. Sebab dia tak ada. Sekarang ni baru timbul balik. Jadi dia tak buka sepadang ni sebab dia tak ambuh kita. Dia tak ambuh ke kita lah. Kita hak banyong. Dia tak ambuh pada Malaysia. Jadi dah buka sepadang. Dia sebagai orang minta tolong tu Pondok Tapu dengan Pondok Bukit Jong. Ini kitab Hidayatus Salikin, muka surat 9. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf aqil yang berakal, baligh yang sampai umur. Aqil bahasa Arab, baligh bahasa Arab. Tapi kita kalau baligh jadi bahasa Melayu dah. Baligh. Tapi kalau sebut kata aqil, kita dah reti Akil orang yang berakal, baligh orang yang sampai umur. Tapi kita baligh jadi bahasa Melayu. Baligh orang yang sampai umur, sama ada dengan bermimpi keluar mani, ataupun keluar haid perempuan, ataupun cukup umur 15. Tu baligh orang yang sampai umur. Tu mukallaf. Siapa mukallaf? Orang yang akil, baligh. Kalau saya tambah satu lagi tadinya, sejahtera panca indera tadi. Mukallaf ni akil, baligh, sejahtera panca indera, panca indera lihat dan dengar. Satu laginya sampai seru. Sampai seru. Kalau ada seseorang yang memang diduduk di jauh sangat-sangat, sehingga kan dia tidak mengetahui pun ada dunia luar, maka dia tidak mukallaf. Ada kedak wallahu a'lam lah. Ada kedak satu mungkin dia sesak ke macam mana ke tak tahulah. Tapi kalau sesak dia sudah hidup di luar, dia tahu ada dunia luar. Pada ni. Ni dak ni. Dia tak siapa seru. Makna dia tak tahu pun bab agama. Tak pasal ni tak tahu bab agama pun. Malah dia duduk tu memang tempat dia tu memang tak siapa pun maklumat berkaitan dengan
agama Islam, tak tahu pun. Maka orang ni tidak mukallaf. Mati masuk syurga sebab tak ada hukum. Macam orang gila lah. Mati masuk syurga. Macam kanak-kanak mati masuk syurga. Macam orang tadilah, buta di dialah, pekak di dialah daripada asal lahir, mati masuk syurga. Hak tak sampai seru ni pun mati masuk syurga sebab dia tidak mukallaf. Jadi mukallaf ni akil, orang yang berakal, baligh, orang yang sampai umur, sejahtera panca indera dengan bahawa tidak buta, tidak pekak sekaligus daripada asal lahir. Buta, telinga dengar, mukallaf. Telinga terang molek, telinga pekak, mukallaf. Ada ni. Orang buta telinga dengar, bukan kata mukallaf, pandai, alim dianya. Mata buta tapi telinga dengar. Ilmu dia banyak. Sebab apa? Sebab dapat ilmu dengan pendengaran. Akil, baligh, sejahtera panca indera dan sampai seru. Ni dipanggil orang mukallaf. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap ni wajib fardu ain lah. Dah sebut wajib fardu ain, disebut wajib je. Wajib ada dua, ada fardu ain. Wajib ada satu laginya fardu kifayah. Dan wajib atas tiap-tiap. Mana wajib aini lah, aini. Wajib atas individu-individu, wajib atas masing-masing. Tu wajib aini. Sebab wajib atas tiap-tiap. Wajib bahawa mengetahui dan mengiktikadkan. Mengetahui dan mengiktikadkan. Ni eja mana? Mengiktikadkan. Kau tebal je mana? Kau tebal. Minga juga. Minga, alif, ain, ta, qaf, alif, dal. Jadi mengiktikadkan. Okey je, tak ada apanya, comel je. Mengiktikadkan, mengetahui dan mengiktikadkan. Dia, kita bicara dalam ilmu tauhid ni, ilmu akidah, habis sebut kata mengetahui, iktikad lah. Faham tak ni? Sebab mengetahui ni dia sama dengan mengenal. Ilmu mengetahui, makrifah mengenal. Apa dia mengetahui, apa dia mengenal? Al-jazmu, jazam, putus di hati, iktikad lah tu. Jadi mengetahui itu iktikad dah, tapi diperjelaskan lagi. Mengetahui dan mengiktikadkan, berpegang di akidah bahawa Allah Ta'ala membangkitkan Nabi. Membangkitkan Nabi ni apa? Melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ummi. Yang ummi ni asalnya yang dibangsa kepada ibu. Asalnya lah ummi ni ibu tu lah. Ummi ni yang dibangsa kepada ibu, yakni yang tak pandai menulis dan tak pandai membaca. Dibangsa kepada ibu. Kerana dahulu ghaliknya perempuan ni tak pandai menulis dan membaca, duduk dapur gitu je. Galik dulu ni, zaman sekarang puak dia belaka duduk di universiti. Dah orang lelaki dia kata duduk di Serenti, dia kata. Orang perempuan duduk di universiti, orang lelaki dia kata duduk di Serenti. Pusat Serenti Pak Dadah tu lah. Kat perempuan orang ramai kan. Jadi dulu ni ghaliknya, kebiasaannya orang perempuan ni tak tahu menulis, tak tahu membaca, akhir dibahasa kepada ibu, ummi. Dan ummi juga orang yang bacaan tak betul tu kan. Qari, lepas tu ummi. Dah. So kan ni? Kan kita kan bab bacaan dalam sembahyang tu ada qari, ada ummi. Gitulah. Qari ni orang hak bacaan dia comel. Ummi ni orang bacaan dia tak comel. Tapi ummi dia pun bukan kerana tak belajar, kerana memang dah Tuhan buat lidah dia gitu.
Contohnya orang mu'alaf. Orang mu'alaf tu ummi tu. Dia baca berat. Tapi dia belajar kedok, habis belajar dah. Tapi dia panggil apa? Ummi. Dari imam lah. Dari ummi. Dia tak tahulah. Cuma dikatakan wallahu alam ni. Dia kata kalau mu'alaf tu India, dia cepat boleh baca Al-Quran. Lidah dia tu, sebab bahasa dia tu berlidah ke mana. Jadi lidah dia dengan Quran boleh. Tu kata orang lah. Tapi kat dia tu kalau mu'alaf tu orang bangsa Cina, dia agak payah sikit nak membaca Al-Quran. Dari masuk Islam tua-tua dah kan. Jadi nak betul patut dia agak payah. Tapi dia kata kalau India, dia kata lebih lidah mudah sikit nak membaca. Tu wallahualam, tu cerita orang lah. Jadi macam mana hak ni bukan mu'alaf dah, ni masuk Islam bertahun-tahun dah. Tapi dia punya baca tu kok Allah, Fatihah ke apa dia baca. Macam cakap Cina je dia baca tu. Mana habis dah nak buatnya. Dah dia tua dah. Lidah dia tu panggil apa? Ummi dia panggil. Sah semayang? Sah, tak ada salah dah dianya, dia belajar. Tapi tak boleh jadi imam. Jadi makmum boleh lah. Jadi imam tak boleh. Sebab apa? Bacaan dia tak betul. Bacaan dia tak betul, huruf dia tak betul, tasydid dia tak boleh nak buat. Tasydid tak boleh nak buat. Tak nak buat tasydid tu. Jadi takhfif tak mau dia baca, tak tasydid. Tak boleh tu, sebab tasydid tu menepati 2 huruf. Tidak tasydid mana kita mengurangi 1 huruf. Syarat untuk sah bacaan rukun qauli Fatihah kena cukup dia punya huruf 142 tu. Huruf Fatihah 142. Campur dengan tasydid 14 jadi 156. 142 tu baca dengan Maliki Yaumiddin. Kalau baca dengan Maliki Yaumiddin 141 huruf kena jaga, tasydid kena jaga sebab dia menepati 2 huruf. Tapi dia ni dia tak boleh nak buat tasydid. Gitu. Maka dipanggil ummi. Ketika bicara bab sembahyang. Ummi mana? Ummi yang tidak taksir, tidak cuai pada belajar. Sembahyangnya sah tetapi tidak boleh menjadi imam. Kita bicara ummi dalam bab ummi lawan qari lawan di ummi tu. Ni dak ni ummi ni yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Daripada Quraisy. Nabi kita daripada kabilah Quraisy. Dia Arab. Kabilah Arab ni paling lebih sekali. Kemudian di kalangan orang Arab, hak paling lebih sekali di kalangan orang Arab adalah puak Quraisy. Puak Quraisy lah hak paling lebih di kalangan orang Arab. Arab lebih daripada Ajam. Arab lebih daripada Ajam. Ajam ni bukan Arab lah, Parsi ke, orang Melayu ke, orang putih, orang Cina, India ke, dipanggil Ajam. Jadi Arab lebih daripada Ajam. Di kalangan Arab lebih ni, hak paling lebihnya adalah Quraisy. Quraisy ni pula hak paling lebihnya adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Quraisy ni satu kabilah. Kemudian Bani Hashim, Bani Muttalib ni keturunan anak cucu. Jadi di kalangan Quraisy, Bani hak paling lebih Bani Hashim, Bani Muttalib. Anak cucu Hashim bin Abdi Manaf dan anak cucu Muttalib bin Abdi Manaf. Anak cucu Hashim bin Abdi Manaf, anak cucu Muttalib bin Abdi Manaf. Kemudian Bani Hashim, Bani Muttalib ni hak paling lebih pula Bani Hashim. Nabi SAW Bani Hashim. Imam Syafi'i kita Bani Muttalib. Imam Syafi'i kita Bani Muttalib. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman tu, bin Syafi'i bin Sa'id di kalangan Bani Muttalib bin Abdi Manaf. Imam Syafi'i itu Bani keluarga Nabi. Imam Syafi'i kita Bani Muttalib. Nabi kita Muhammad
Hashim bin Abdul Manaf. Hashim tu Bani Hashim, dia anak Abdul Manaf. Hashim Bani Hashim, Muttalib Bani Muttalib, Naufal Bani Naufal, Abdul Syamsin Bani Abdul Syamsin. Tapi Bani Naufal, Bani Abdul Syamsin tak masuk dalam keluarga Nabi sebab mereka lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bani Naufal dan Bani Abdul Syamsin. Naufal dengan Abdul Syamsin adik-beradik dengan Hashim dengan Muttalib, sama-sama anak Abdul Manaf, tapi bukan keluarga Nabi. Sebab Bani Naufal, Bani Abdul Syamsin dia lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ikut nabinya Bani Hashim dengan Bani Muttalib atau keluarga Nabi. Jadi Bani Hashim, Bani Muttalib, yang paling lebih sekali adalah Bani Hashim di kalangan puak Quraisy. Diperanakkan di Mekah, dilahirkan Nabi ni di Mekah. Saya tulis sini dekat Bir Ali. Dipanggil dekat Sugul Lail. Ini cerita dalam kitab. Lepas tu tanya orang Mekah lah. Tempat lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikuburkan di negeri Madinah di dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha. Kubur Nabi di Madinah. Tu orang maklum lah. Kita kata orang maklum lah, tapi ada orang tak maklum. Dia pelotok, dia mikir lama kening, dia kata sebelum dia pergi Mekah, dia faham-faham kubur Nabi Mekah, dia kata bukan Madinah. Apa gitu? Kan Nabi buka Mekah kan? Nabi balik kan menguasai Mekah kan? Lepas tu Nabi duduk Mekah ha? Oh, dia mikir gitu. Nabi hijrah ke Madinah, betul lah. Kerana Nabi kan Fatuh Makkah kan? Nabi buka Mekah kan? Jadi dia punya pelotok mikir dah Nabi buka Mekah boleh ke Nabi. Nabi duduk kapung dia lah. Dia fikir, dia kata kebun Nabi ni Mekah. Pergi mengerjakan haji baru tahu kebun Nabi itu di Madinah. Mana dia mati-mati duk mikir gitu. Mungkin tak pergi Mekah lagi. Dia mikir lah sabar kan. Betul lah Nabi hijrah ke Madinah, tapi kan Nabi kembali ke Mekah kan. Nabi kembali ke Mekah, Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah kan. Dia faham macam mana? Dia faham dah. Kampung halaman boleh ke Nabi semula kan. Sebab apa nak duduk negeri lain? Duduk negeri asal. Dia faham gitu. Dia faham Nabi duduk di Mekah, lepas tu meninggal di Mekah. Dia faham gitu. Dia kata mengerjakan haji barulah dia kata Nabi kubur di Madinah. Kata pelik. Kalau Nabi tidak kubur di Madinah, di mana kelebihan Masjid Nabawi? Orang tak akan diziarah Madinah kalau tak ada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mekah je lagi apa Madinah kalau tak ada kubur Nabi. Tu dah kan. Tanah suci Mekah, tanah suci Madinah. Kemana kelebihan Madinah? Masjid Nabawi ada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Tuhan susun Nabi kubur di Mekah, mana istimewanya Madinah? Waktu dia punya, dia kata mati-mati dia faham. Dia faham kerana Nabi buka Mekah. Dah buka Mekah. Tahu kan negeri orang pula. Dah Mekah lah negeri sendiri. Dah dikuburkan di Madinah di dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha. Sebab di para Nabi ini dia di mana mati, di situlah dikebumikan. Jadi jenazah para anbiya tidak boleh dialih. Tak boleh alih pindah tempat. Meninggal di situ, ke bumi di situ. Jadi ke bumi itu di dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha. Bukan dalam Masjid Nabawi, bukan. Masjid itu masjid diluaskan. Kenalah kepada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadilah kubur Nabi itu dalam Masjid Nabawi. Dia bukan di kubur Nabi, bukan dalam Masjid Nabawi asal. Kubur Nabi dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Selepas Nabi sallallahu sakit selama 13 hari. Nabi sakit selama 13 hari. Kalau kita baca sebenarnya sejarah, kalau Nabi sakit itu berpunca daripada terdahulu Nabi pernah terkena sihir pada ni. Kemudian kesan daripada itulah bawa pada Nabi wafat.
Mana Nabi mati ni ada daripada perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Nabi tak mati syahid dalam peperangan. Nabi mati kerana diracun oleh orang kafir, orang Yahudi. Mana kesan tu ada sampailah pada Nabi wafat. Nabi sakit selama 13 hari. Kemudian dikebumikan di bilik Aisyah radhiyallahu anha. Namanya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita seumpama ni kita kena selalu cerita sejarah kepada anak-anak cucu kita. Kena cerita sejarah ni. Nabi ni daripada kabilah mana, bani apa, lahirnya di mana, meninggalnya di mana. Meninggalnya pada waktu duha. Kena beritahu lah. Meninggal pada waktu duha. Kemudian masyhurnya selepas daripada zuhur. Waktu khilaf ulama tu sama ada Nabi wafat pada waktu duha ke pada waktu tengah hari. Sebab Nabi wafat pada waktu duha. Tetapi pada masa tu jadi Sayyidina Umar ni dia terkejut dengan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh dengar orang sebut kata Nabi wafat. Jadi orang pun tangguhkan pengumuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang mengetahuinya sudah di siang hari. Maka khilaf ulama lah sebenarnya waktu bila hak Nabi sallallahu alaihi wasallamnya meninggal. Ada kata waktu duha, ada waktu tengah hari. Nabi meninggal pada waktu duha, tetapi masyhur kematian Nabi selepas daripada tengah hari. Selepas daripada Sayyidina Umar tenang. Ketika Nabi meninggal, umur Nabinya 63 tahun. 63 tahun. Walaupun ada mengatakan 62 tahun. Waktu khilaf sama ada bilang kedak pada tahun meninggal tu. Pada tahun hak masuk tu. Tahun meninggal, tahun masuk tu bilang kedak. Kalau bilang jadi 63. Tak bilang jadi 62. Di khilaf situ je lah. 63 ataupun 62. Nabi dilantik menjadi Rasul, kita maklum umur 40. Sebab manusia ni umur 40 lah sempurna akal. Umur 40. Tapi kalau 40 dah sempurna akal juga macam budak-budak, tak ada benda lah. 40 tu duduk bengong lagi. Duduk tak tahu kehidupan. Ni 40 biasanya orang akan sempurna. 40 tu dia matang. Dia bila ala kebanyak tu dia nuruh mula. Ada ni. Dia 40 hak tengah-tengah molek. Sebelum tu tak matang lagi. Dan naik ala kebanyak tu mula nak kendor dah tu. Nak kendor dah. Dilantik dia Rasul umur 40, menyampaikan agama di Mekah 13 tahun, hijrah ke Madinah, menyampaikan agama di Madinah selama 10 tahun. Nabi menyampaikan agama 23 tahun, Nabi wafat ketika umur Nabi 63 tahun. Mana cerita-cerita sejarah latar belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita kena sentiasa cerita. Kena sentiasa cerita kepada anak cucu kita. Namanya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang anak Abdullah, yang anak Abdul Muttalib, yang anak Hashim. Kitanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Bin tu anak lah, anak lelaki. Binti tu anak perempuan. Dia kalau sebut anak lelaki, anak perempuan ni bunyi macam orang India tau. Kan anak dia kan, dia tak ada bin, anak lelaki tu tau. Tu bin tu anak lelaki dia tu. Yang anak Abdullah, yang anak Abdul Muttalib, yang anak Hashim. Hashim ni lah. Hak Bani Hashim ni lah bin Abdi Manaf. Ada orang salah faham.
Ingat ke Bani Hashim? Hashim ni Bani Muttalib tak Nabi. Bukan Muttalib tak Nabi. Muttalib adik-adik Hashim, anak Abdul Manaf. Dia sekarang keluarga Nabi Bani Hashim, Bani Muttalib. Hashim, betul Hashim ni, Hashim bin Abdul Manaf. Dah Bani Muttalib. Kan Muttalib tak Nabi kan dia kata. Bukan kira dia Muttalib tak Nabi. Muttalib ni adik-beradik Hashim. Pak saudara kepada tok Nabi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pak dara kepada tok Nabi Abdul Muttalib ni ada anak pula nama Hashim. Daripada Hashim itulah Imam Syafi'i pak susu galuh dia. Jadi Abdul Manaf anak dia Hashim. Anak Hashim Abdul Muttalib tok Nabi. Anak Abdul Manaf Abdul Muttalib. Adik-adik Hashim. Abdul Muttalib ada anak nama Hashim. Dia tukar nama tau. Kita tak boleh tukar nama kita, niru. Niru tak ada nama lain ni. Tiada nama lain, payah nak panggil, niru dia kata. Kan orang ni mana boleh nama sama. Jadi sekarang ni Toki Nabi Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Madan ni. Kemudian Abdul Manaf ni ada anak nama Abdul Muttalib, adik-beradik Hashim. Abdul Muttalib ni pula anak dia nama Hashim pula. Susu galur ni lah. Lahirnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Osman bin Syafiq bin Sa'id Imam Syafi'i rahimahullah. Syafiq tu tak nyang Nabi ya. Syafiq tu tak nyang kepada Muhammad bin Idris Imam Syafi'i kita. Kenapa dia bangsakan kepada tak nyang dia? Sebab Syafiq ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam dalam peperangan Badar. Syafiq ayah dia dan bin Sa'id, dua beranak ni masuk Islam, sahabat Nabi. Jadi Muhammad bin Idris, nama Imam Syafi'i membangsakan namanya kepada Syafiq bin Sa'id, sahabat Nabi sampai susu galur kepada Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Itu hak Imam Syafi'i kita. Yang anak Hashim, yang anak Abdul Manaf. Setakat tu je. Sampai ke Abdul Manaf je sini. Kita setengah pandangan wajib kita mengetahui susu jalur Nabi. Titih bagi. Titih bagi panggil tak? Titih bagi. Titih bagi. Kita dalam kitab Pati Paridah ni musak 58. Dia ada titih bagi keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia musak 58 hak kitab Pati Paridah kita tu. Ada dia datangkan ni titihannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hashim bin Qusay, Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Luwayyin bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'di bin Adnan. Sampai ke Adnan. Setakat tu sahaja yang dibenarkan. Setakat Adnan. Yang mana susu galuh Nabi ni sampai ke Nabi Ismail alaihissalam. Sampai di Nabi Ismail alaihissalam. Tapi yang dibenarkan hanya setakat Adnan sahaja yang sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Adnan sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Setakat Adnan saja dibenarkan. Selebih itu dilarangkan sebab tak jelas. Kan kita ada tengok tu kan dia punya apa ni? Poster besar tu kan. Dia punya susu galuh Nabi naik sampai ke Nabi Ismail. Lepas Adnan tu sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ada tu. Dan dikatakan bahawa susu galuh Nabi sampai ke Nabi Adam alaihissalam 50 generasi. Dalam dia punya tu lah. Tapi dalam kitab-kitab dibenarkan hanya setakat Adnan sahaja. Selepas itu sudah tidak jelas. Membicarakan juga kata setengah pandangan hukumnya adalah makruh kalau kita membicarakan juga. Hak ni sebelah ayat. Dalam kitab Pati Paridah musak 68 tu didatangkan sebelah ibu Aminah binti Wahbin binti Abdi Manaf.
Bukan adik Abdi Manaf ayah Abdul Muttalib, bukan. Bin Zuhrah bin Kilab. Dia jumpa di Kilab. Jumpa di Kilab. Antara Abdullah dengan Aminah jumpa di Kilab. Lepas tu dalam Fatih Faridah ni, dan Abdul Manaf pihak bonda ini lain daripada mana pihak ayahandanya. Sebab sebelah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Sebelah ibu pula Aminah binti Wahbin binti Abdi Manaf bin Abdi Manaf. Bukan Abdi Manaf tu. Lain-lain. Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Kilab ni tempat jumpa. Kilab tempat jumpa antara Abdullah dan Aminah. Jadi Abdullah dan Aminah jumpanya di Kilab. Jadi kalau kira Abdul Manaf sebelah ayah, Abdul Manaf sebelah ibu, sepupu lah. Kilab anak Kilab nama Qusay, belah ayah Qusay anak dia nama Abdul Manaf. Sebelah ibu pula Kilab anaknya nama Zuhrah anak dia nama Abdul Manaf. Jadi anak Kilab Qusay dengan Zuhrah adik-beradik. Abdul Manaf anak Qusay belah ayah, Abdul Manaf anak Zuhrah belah ibu. Sepupu Tapi tempat jumpa yang sebenar Kilab. Tempat jumpa antara Abdullah ayah Nabi SAW, Aminah ibu Nabi SAW, tempat jumpanya ada di Kilab. Aminah binti Wahbin bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'bin bin Lu'ay bin Ghalib sampai ke Adnan hak sebelah ibu pula. Tapi sebelah ibu didatangkan sampai ke Kilab sudahlah. Sebab apa? Jumpa dah tempat berjumpanya antara Abdullah dengan Aminah ayah dan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah pandangan hukumnya wajib tu sampai ke Adnan, setengah pandangan hukumnya adalah sunat. Sekurang-kurangnya siapa hak Abdul ni sampai ke sekurang-kurang lah macam kita ni lah, sampai ke Abdul Muttalib, Hashim, kemudian Abdul Manaf. Dan disuruhkan pada sekalian Arab dan Ajam dan jin dan manusia. Dan disuruh dilantik menjadi pesuruh. Disuruh dilantik menjadi rasul, dilantik menjadi utusan kepada sekalian Arab dan Ajam dan jin dan manusia. Arab, Ajam, bukan Arab tu lah. Ni ada pula Nabi jadi rasul pada orang Arab. Lepas tu kita orang Melayu ada Nabi Melayu. Nabi Melayu tu. Dicakap dah FB, pakai ayat Quran pula dilantik di Nabi Melayu. Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang Arab, dia kata tak, Nabi kita dilantik menjadi rasul kepada sekalian saqal lain. Bukan kata Arab dengan Ajam, sekalian manusia dan sekalian jin. Nabi lah satu-satunya rasul yang dilantik menjadi rasul sampailah kepada jin. Rasul-rasul lain hanya menjadi rasul kepada manusia juga. Nabi menjadi rasul kepada manusia dan kepada jin. Saqal lain, dua makhluk yang memberati bumi, iaitu jin dan manusia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.